Apakah itu e-dagang? Electronic Commerce ataupun nama lain e-commerce ialah sebuah sistem perniagaan atau perdagangan yang menggunakan peralatan dan infrastruktur teknologi komunikasi dan maklumat sebagai medium untuk tujuan komunikasi dan juga transaksi. E-dagang telah diperkenalkan pada tahun 1994 dan dianggap sebagai salah satu kemudahan dalam perdagangan. Dahulunya, ia bertujuan menghantar dokumen komersial, manakala kini ianya telah diperluas untuk pelbagai jenis servis dan perkhidmatan. Konsep e-dagang ini menggunakan internet untuk mewujudkan satu rangkaian yang akan menyatukan pelanggan, penjual dan pihak ketiga. E-dagang amat memudahkan kerja dan urus niaga selain daripada menjimatkan masa dan ianya juga lebih fleksibel. Seterusnya, kita akan mengupas tentang jenis-jenis e-dagang. Antaranya, business to business. Ia merupakan perniagaan terus antara satu syarikat dengan syarikat yang lain. Selain itu, business to consumer. Perniagaan ini adalah antara syarikat dan pelanggan. Ianya melibatkan penjual dengan pengguna akhir sesuatu produk. Lain daripada itu, consumer to consumer iaitu perniagaan antara pelanggan dan pelanggan. Contohnya seperti car sale. Keempat pula, consumer to business. Perniagaan ini terjadi apabila individu menjual atau menyediakan servis kepada satu organisasi perniagaan seperti influencer yang terlibat dalam mempromosikan barang. Akhir sekali ialah mobile commerce. Pembelian dan penjualan serta khidmat melalui teknologi tanpa wayar iaitu wireless. Contohnya ialah transaksi perbankan, tempahan tiket pelancongan dan urus niaga saham. Bagaimana pula dengan pandangan agama Islam terhadap e-dagang? Firman Allah dalam surah Al-Fatir ayat 29 yang bermaksud, mereka itu mengharapkan tijarah iaitu perdagangan yang tidak akan rugi. Kemunculan dan perkembangan e-dagang memberikan ruang kepada masyarakat Islam untuk menunjukkan kesyumulan Islam melalui aktiviti yang bersifat ekonomi ini. Islam tidak melarang sebarang bentuk perniagaan melainkan perniagaan tersebut melibatkan unsur ketidakadilan, penipuan, penindasan atau menawarkan sesuatu yang diharamkan. Setiap aktiviti termasuklah aktiviti perekonomian perlulah disandarkan kepada Al-Quran dan Hadis agar tidak terkeluar daripada aturan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan mendapatkan keuntungan yang berpatutan dan mencapai al-falah iaitu kemuliaan di akhirat kelak. Rukun jual beli dalam Islam ialah pembeli, penjual, ijab kabul barang yang dijual. Manakala syarat bagi barang yang dijual tersebut mestilah memenuhi ciri-ciri berikut. Wujud bukan perkara yang haram seperti najis, boleh diserahkan kepada pembeli, barang tersebut milik penjual dan yang terakhir diketahui oleh pihak yang berakad. Isu-isu syariah yang terdapat dalam pelaksanaan e-dagang terbahagi kepada tiga, iaitu bentuk kontrak e-dagang, barang jualan e-dagang dan juga kelayakan pihak yang berkontrak. Persoalan yang sering timbul apabila bercakap mengenai e-dagang ini adalah bagaimana kontrak itu dibuat. Adakah ianya secara lisan, bertulis ataupun perbuatan? Untuk menentukan bentuk kontrak yang dibuat, kita boleh melihat dari segi perantara yang digunakan untuk urus niaga tersebut. Kerana e-dagang ini berkonsepkan kontrak yang digital, iaitu komputer pembeli berinteraksi dengan komputer penjual, setiap data yang dihantar itu boleh dicetak, maka ianya dianggap sebagai kontrak bertulis. Jadi bagaimana pula dengan isu barang jualan e-dagang? Ada dua persoalan yang timbul, iaitu hukum melakukan kontrak ke atas barang yang gaib dan juga hukum melakukan kontrak ke atas barang yang masih belum ada. Apabila kita ingin membeli sesuatu barang yang secara atas talian, sudah semestinya ia tidak melibatkan pertemuan fizikal di antara pihak pembeli dan juga pihak penjual. Berhubung isu ini, para ahli fiqh bertukar-tukar pendapat, malah timbul juga perselisihan pendapat dalam kalangan mereka.
Menurut mazhab Hanafi, sesiapa yang membeli suatu barang yang gaib, maka urus niaga itu sah dan dia mempunyai hak khiar untuk meneruskan urus niaga itu atau tidak tanpa mengira barang tersebut menepati sifat-sifat yang dinyatakan atau sebaliknya. Manakala menurut mazhab Maliki dan mazhab Hambali pula, sah jual beli barang yang gaib tetapi disyaratkan dinyatakan dulu sifatnya sekiranya barang tersebut tiada dalam majlis kontrak. Isu terakhir ini penting kerana ia menentukan sama ada sah ataupun tidak sesuatu kontrak itu. Syarat kelayakan yang sepenuhnya untuk mengadakan kontrak tanpa memerlukan persetujuan orang lain mestilah seseorang yang sudah baligh, berakal dan matang. Dari sudut pengguna pula, mereka dapat membuat lebih banyak pilihan, mendapat keselesaan dalam membuat pilihan, pembelian dan perbandingan harga serta dapat menjimatkan masa. Dari sudut pengguna pula adalah barang pesanan tidak seperti yang diiklankan. Kedua, tempoh masa penerimaan barang yang dibeli, faktor kepercayaan, privasi dan keselamatan, kelewatan penghantaran dan juga kos tersembunyi.